Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar keluarga Malaysia? Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaan, setiap Isnin jam 9 malam di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Walaupun ramai yang berpandangan dan juga mengutarakan pandangan bahawasanya pandemik COVID-19 ini memberikan kesan yang cukup besar bukan sahaja kepada global tetapi juga di peringkat lokal, tetapi blessing in disguise ataupun manfaat yang dibawa oleh pandemik ini dalam kita melihat apakah sebenarnya yang diberikan kesan dan juga dampaknya kepada industri digital ataupun kesaling hubungan digital. Disebabkan pandemik COVID-19 dan juga disebabkan kekangan pergerakan telah pun memulakan satu atur cara untuk kita melihat digital ini sebagai kenderaan memacu kita untuk melaksanakan kehidupan seharian dan juga mencapai objektif kehidupan seharian. Dalam perihal itu, malam ini kita nak bercerita berkenaan 2022, imbasan kepada 2021 juga, memperkasa jalinan digital negara, bercerita juga tentang mempertingkatkan kecekapan infrastruktur dan juga mengoptimumkan penggunaan spektrum. Malam ini saya amat bersati untuk bersama dengan Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Assalamualaikum, selamat malam Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pada kita sibuk memperkatakan berkenaan aspirasi 100 hari keluarga Malaysia. Tidak terkecuali penilaian juga 100 hari kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, memberikan impak juga kepada MCMC dalam perihal inisiatif yang dilaksanakan dalam tempoh tersebut. Ada beberapa dasar dan juga inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan khususnya berkaitan tentang jalinan digital. Jadi mungkin molek kiranya kita mulakan pada malam ini melihat kepada inisiatif-inisiatif awal yang digagaskan oleh pihak kerajaan, Doktor. Terima kasih, Mahir. Kalau kita lihat untuk tahun 2021 ni, kita kerap menceritakan bagaimana kita membangunkan prasarana. Alhamdulillah, lanjutan daripada tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021, usaha melalui pelaksanaan program jendela telah pun kerap mencapai sasaran yang telah ditetapkan dari suku ke suku. Tapi prasarana dengan hanya prasarana saja tidak mencukupi. Kita ingin memastikan orang mengguna pakai prasarana tersebut, dan kita dapati masih ada keluhan-keluhan dari pihak-pihak yang mungkin mempunyai kekangan. Contohnya, ada yang pihak remaja kata kos internet mahal, ataupun internet tu kenapa dia tak ada tanpa had, dan ada juga kata saya tak ada peranti. Dan kita pun juga dalam program jendela kita telah mengutarakan bahawa rangkaian 3G akan ditutup pada penghujung tahun ini. Jadi bila kita merungkai semua itu dan kita tengok apakah yang boleh dilaksanakan, maka polisi pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui SKMM telah membangunkan dua pakej sebenarnya, pakej remaja dan juga pakej peranti keluarga Malaysia. Pakej remaja ni kita boleh melanggan secara prabayar dengan harga amat murah. RM10 sebulan saja. Tapi pembayaran mungkin perlu dibayar RM30 dahulu, tapi boleh diguna pakai untuk 3 bulan. Berbanding dengan pada amnya prabayar ni tiap bulan kita kena top up. Dan kalau bila tak habis, lebohlah. Tapi kalau 3 bulan kemungkinan penggunaan tu akan habis. Nombor 2, kita menyediakan pakej peranti. Dan peranti ini adalah peranti yang adalah untuk boleh menyokong teknologi 4G dan juga teknologi voice over LTE, di mana penggunaan panggilan suara menggunakan pakai berlandaskan rangkaian LTE. Dan kedua-dua ni alhamdulillah dilaksanakan bermula pada 15 Oktober seperti telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia tempoh hari, dan pada 9 Disember baru ni bilangan langganan telah melebihi 184,478. Tidak sampai 2 bulan. Tak sampai 2 bulan. Ini menunjukkan yang penyediaan pakej ni sememangnya memenuhi cita rasa pengguna. So kata marketing tu spot on lah orang kata. Alhamdulillah. Dan sasaran yang kita sasarkan untuk masa tempoh 100 hari aspirasi itu hanya 100,000.
Dan dah sudah lebih? Dia melebihi by more than 84,000. Okey. Dan bilangan tu akan meningkat sebab cita rasa package tu memenuhi cita rasa, dan kita akan terus memantau, dan package ni akan diteruskan 6 bulan lagi. Maknanya sampai bulan 4 tahun hadapan. Okey. Kemudian kita akan lihat sama ada package ni perlu diperbaiki ke atau boleh diteruskan lagi. Okey, menarik apabila doktor memulakan dengan melihat kepada pakej remaja keluarga Malaysia dan juga pakej peranti. Bukan saja kita melihat penugasan dilakukan oleh pihak kerajaan dalam penyediaan infrastruktur dan juga capaian digital itu, tetapi untuk membantu akses kepada digital itu juga adalah salah satu daripada aspirasi pihak kementerian dan juga MCMC. Bagaimana sambutannya doktor untuk kita melihat, kalau disebutkan tadi sudah lebih daripada jangkaan, cumanya untuk kita menilai dalam tempoh 4 bulan ataupun 5 bulan yang mendatang, apakah dijangkakan sambutan itu akan lebih daripada apa yang sudah diterjemahkan sebelum ini? InsyaAllah, sebab apa, penggunaan digital ni adalah satu keadaan di mana apabila kita dah mengguna pakai, kita akan terus mengguna pakai. Jadi permintaan akan terus menerus akan ada. Nombor satu. Nombor dua, cara hidup kita dengan pandemik pun telah berubah. Ya, kalau dulu mungkin di rumah kita kata tak apalah, mak ayah aja ada handphone, anak nak pakai tunggu mak ayah balik dulu. Tapi dengan ada pakej peranti ni yang dengan hanya dengan kos RM40 saja sebulan, mungkin perlu diikat berdasarkan kepada jenama peranti yang akan dilanggan. Dalam 12 bulan ataupun 18 bulan, dan pembayaran hanya RM40 sebulan dan bersama dengan perkhidmatan internet sekali. Jadi kita akan lihat orang akan sentiasa memohon untuk mempunyai peranti tersebut. Jadi saya rasa bilangan langganan itu akan meningkat, dan pada amnya di industri ini peningkatan adalah eksponensial. Kalau kita kata cepat dalam sebulan, terkejut tadi kita kata sasar 100 dapat 184. Sebab dia akan naik secara eksponensial. Graf itu suram lah. Menegak orang kata. Okey, doktor, kita meneruskan aspirasi. Kita sedia maklum sudah puluhan bulan diteruskan jalinan digital negara ataupun jendela. Dan ini juga merupakan penerusan kepada mungkin pembaharuan apakah aspirasi lagi yang diteruskan di bawah jendela ini. Ini ruang yang terbaik untuk kita mengetahui tentang jendela dan bagaimana ia diterjemahkan, khususnya untuk kita menilai penghujung 2021 dan akan menginjak ke tahun 2022 untuk program jendela ini, doktor. Apabila kita umumkan tentang jendela tempoh hari pada tahun 2020, kita kata pada penghujung 2022, liputan 4G akan mencapai 96.9% di kawasan berpenduduk. Hari ini kita akan insya-Allah kita akan mencecah 95% pada penghujung ini. Jadi kita hanya memerlukan sedikit saja untuk mencapai sasaran 96.9%. Nombor dua, kita juga kata kita akan memastikan liputan gentian fiber akan mencapai 7.5 juta premis di negara ini daripada 9 juta premis yang ada. Buat masa ini kita telah pun mencapai 6.5 juta premis. Ada 1 juta lagi nak cover ni untuk tahun 2022. Dan dari segi kelajuan mudah alih, bila kita mula itu puratanya hanya 25 megabit per second. Hari ini telah mencapai 35 megabit per second. Sasarannya sebenarnya 35 megabit per second pada penghujung tahun 2022. Dengan lebih awal. Usaha itu dapat diusahakan dengan lebih awal. Dan ini hanya dari segi liputan yang kita tetapkan. Cabaran kedua adalah memastikan kualiti perkhidmatan itu sentiasa stabil. Kalau kita kerap dengar kata, tempat saya ni tak elok. Ada orang kata tempat saya okey. Macam mana kita nak pastikan ada penyeragaman dari segi kualiti? Itu usaha-usaha yang kita laksanakan daripada tahun ini dan dilangsungkan ke tahun hadapan untuk memastikan kualiti perkhidmatan itu pada peringkat yang kita sebagai pengguna boleh kata mempunyai kualiti pengalaman yang boleh memuaskan hati kita. Jadi lazimnya kata orang putih kata rule of thumb, kalau ada mudah alih ada 10 megabit per second,
insya-Allah nak tengok YouTube tu tak jadi masalah. Okey. Tapi kalau dapat hanya 2 atau 3 megabit per second, setakat WhatsApp tu okeylah. Tapi bila tengok video, kejap-kejap ada bulat, kejap ada bulat keluar. Refresh dah balik. Dia kata buffering kan. Okey, tak apa. Kita refresh juga sebenarnya untuk kita refresh kembali apa yang telah pun diusahakan oleh pihak Kementerian dan juga MCMC, penamatan perkhidmatan bagi 3G, dan ini juga seiring dengan penyediaan infrastruktur dan juga keperluan gadget yang berada di pasaran ketika ini yang sudah pun beralih kepada yang menyediakan 5G dan juga 4G. Dalam perihal untuk kita bercerita di manakah kita dalam peralihan kepada 3G dan 4G itu, apakah ketersediaan itu sudah pun diletakkan satu garisan dan juga asasnya untuk masyarakat yang akan menggunakan perkhidmatan itu di peringkat akar umbi, Doktor? Kalau kita buat dari segi sasaran teknikal, rangkaian ini akan ditutup pada penghujung tahun ni. Okey. Ya. Kalau dari segi teknikal, penutupan rangkaian kita telah pun melebihi 97%. Jadi setakat dalam 2-3 minggu ni, insya-Allah 100% lah. Okey. Ya. Dan bilangan pengguna 3G pada awal pengumuman kita mempunyai lebih kurang sikit daripada 3 juta pengguna yang masih lagi mempunyai peranti atau pengguna pakai perkhidmatan 3G. Sekarang kita telah dapat menurunkan ke kurang lebih sikit daripada 100,000 pelanggan saja. Dan usaha ini akan diteruskan. InsyaAllah sampai penghujung tahun bilangan pengguna 3G akan kecil dan mereka mungkin akan terus mempunyai peranti 3G bukan kerana mereka tak tahu, tetapi mungkin dia tidak ingin membuat keputusan untuk merubah. Ya, jadi kita nak zero kan pada hujung tahun tu mungkin tidak ada, mungkin kita tak tercapai, tetapi bilangan tu agak kecil, dan dengan adanya pakej peranti Keluarga Malaysia yang kita sediakan melalui pembekal perkhidmatan, insya-Allah orang akan merubah. Ini macam kita lah ada telefon tu sayang, boleh pakai lagi, dia kata. Apa salah bila saya pakai lagi? Bila tengok-tengok, kenapa tak boleh dapat apa-apa hari ni? Jadi dia akan tukar. Macam tengok TV lah. Serupa juga. Itu dah tabi'i pengguna. Ya, Doktor, kita secara asasnya fahaman di sebalik kepada peningkatan capaian telekomunikasi itu 3G ke 4G, kita bercerita kepada kelajuan data dan juga jumlah data yang boleh dimuat turun pada satu-satu masa. Namun dalam perihal kita bercerita kepada mobile data ini, mengapakah keperluan peralihan untuk menamatkan 3G kepada 4G itu, dan apakah mungkin persediaan yang boleh dilakukan kepada pengguna? Kalau contohnya, apakah mereka bertanya untuk menggunakan SIM card ataupun kad SIM untuk mempersiapkan diri dalam peralihan kepada gadget dan juga penyedia perkhidmatan telekomunikasi tersebut? Kenapa kita menukar kereta? Daripada kereta kecil kepada kereta besar? Gaji bertambah. Mungkin kata bilangan ahli keluarga pun bertambah. Serupa juga dengan penggunaan telefon 3G. Kenapa kita perlu menggunakan pakai 4G? Sebab banyak aplikasi-aplikasi yang telah ada dalam telefon. Dan setiap aplikasi itu akan menggunakan pakai data. Dan bila bilangan data, penggunaan data itu meningkat, maka rangkaian 3G tidak lagi dapat menampungnya. Jadi dia perlu berubah pada 4G. Dan bagi pengguna, dia memerlukan 2 perkara. Satu, peranti itu sendiri mestilah peranti yang boleh menyokong perkhidmatan 4G. Dan nombor 2, dia mesti mempunyai SIM card yang mengenali rangkaian yang dia langani. Katakan kalau saya simpan SIM card saya yang 2G, saya dapat perkhidmatan, tapi saya dapat perkhidmatan 2G lah. Sungguh pun telefon saya adalah telefon 4G. Jadi saya tak dapat merasai perkhidmatan 4G kerana SIM card tu tak kena. Rugilah. Jadi kita ubah je. Tak ada kos pun. Kalau kita bawa kepada pembekal kita, kata saya nak tukar SIM saya 2G ni kepada 4G. Itu tukar je. Tak ada kos untuk pengguna. Okey, Doktor, seketika dapat kita tunjukkan antara beberapa inisiatif khususnya kepada pakej peranti Keluarga Malaysia dan juga pakej remaja Keluarga Malaysia yang disebutkan oleh Doktor tadi, insya-Allah akan diteruskan dalam masa tempoh beberapa bulan lagi. Dalam perihal kita bercerita kepada persediaan bukan saja kepada 3G kepada 4G, 4G kepada 5G juga, apakah mungkin gambaran awal yang bakal dinikmati oleh masyarakat sekiranya perkhidmatan 5G itu akan diterjemahkan dalam masa terdekat ini, Doktor? Kalau kita lihat dari segi asasnya, dari segi kelajuan kita untuk menurun data ataupun kita kata muat turun data, maka dengan ada 5G
dia lebih cepat. Okey. Itu kita sebagai pengguna biasa. Tapi 5G lebih kepada pengguna industri. Di mana di industri robotik, artificial intelligence, IoT. Ini adalah penggunaan teknologi di mana kita boleh meningkatkan produktiviti kita tanpa meningkatkan bilangan pekerja kita. Jadi bila bilangan pekerja itu tak ramai, tetapi produktiviti syarikat itu meningkat, maka pendapatan syarikat itu akan juga meningkat. Bonus tak payahlah share ramai-ramai. Kan? Jadi itu penting. Itu dari teknologi itu kita lihat daripada kacamata saya sebagai pekerja. Kalau ramai pekerja, saya kata okey saya beri bonus. Tapi kalau dia kata share lah 100 orang. Dapatlah sikit. Cuba kalau dia kata share 10 orang. Lebih lagi dapat. Jadi dari segi aplikasi pula, buat masa ni aplikasi yang kita ada memadai dengan 4G. Okey, tetapi saya rasa dalam masa akan datang dengan inovasi pengguna, lebih banyak lagi aplikasi yang lebih kepada memerlukan rangkaian 5G akan berlaku. Sebab dengan adanya aplikasi yang mengguna pakai penghantaran data yang memerlukan kata masa yang cepat, ataupun kita panggil lag time dia adalah sikit, seperti penggunaan dalam bidang kesihatan. Orang nak buat operation. Dia dah boleh melaksanakan operation tu tanpa doktor berada di situ. Kerana robotik yang ada di situ boleh berhubung dengan doktor yang mungkin berada di tempat yang lain. Dan ianya boleh dilihat oleh bukan seorang pakar, tetapi pesakit itu mendapat perkhidmatan pakar. Itu dari segi kita sebagai individu, tak payahlah saya nak pergi cari hospital di bandar. Mungkin hospital luar bandar pun boleh mendapat perkhidmatan tersebut. Menjadikan yang mustahil sebagai sesuatu yang possible. Kalau dikatakan dahulunya mungkin tidak mustahil untuk melaksanakan apa yang digambarkan pada ketika 10 tahun lalu. Doktor, kita nak berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Kita masih lagi memberikan terjemahan dan juga telahan berkenaan memperkasa jalinan digital negara. Kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Itu dia pemandangan di kawasan Bandaraya Kuala Lumpur. Namun, bukan hanya kita bercerita tentang bandaraya ataupun mega city seperti di Kuala Lumpur, Cyberjaya, Putrajaya ataupun di Pulau Pinang dan sebagainya. Kita juga bercerita bagaimana telahan 5G ataupun telahan jalinan digital negara ini boleh diterjemahkan kepada masyarakat di luar bandar. Dimaklumkan, Doktor, untuk kita melihat kepada kita mempersiapkan persediaan ini secara inklusif. Masyarakat di luar bandar sudah pastinya menerusi pusat ekonomi digital keluarga Malaysia juga menerima manfaatnya. Jadi bercerita tentang pusat ekonomi digital keluarga Malaysia, kita sedia maklum penarafan ataupun penektarafan infrastruktur digital bukan hanya bercerita tentang infrastruktur semata-mata, tetapi ekonomi digital itu bergerak seiring. Bagaimana keadaan ekonomi digital diterjemahkan kepada masyarakat di luar bandar, Doktor? Dulu pusat ekonomi digital ni atau PEDI singkatannya dikenali sebagai pusat internet community. Dan objektif menyediakan pusat internet community terdahulu adalah memastikan kita mempunyai penyediaan setempat untuk membantu masyarakat di situ sekiranya mereka tidak mempunyai akses kepada internet, maka mereka boleh datang kepada pusat internet. Tetapi dengan adanya peningkatan teknologi dan juga pemahaman penggunaan internet itu pun telah meningkat, maka kita telah merubah pusat internet community tersebut untuk diubah suai menjadi pusat ekonomi digital. Apalah telah ada dilaksanakan? Kita telah meningkatkan pengisian. Pengisian di sana maksudnya kita menyediakan latihan untuk masyarakat setempat, dan mereka-mereka yang ingin menjadi usahawan boleh menjual produk-produk yang mereka sedia jual
di pasar harian kepada pasar di luar daripada kawasan mereka. Daripada fizikal kepada digital. Dan dari fizikal ke digital. Ya. Dan dalam latihan tu banyaklah. Latihan dari segi tata cara, macam mana nak jual atas talian, macam mana nak paparkan produk tu atas talian, macam mana kita nak pastikan packaging produk tu lebih elok, macam mana kita nak pastikan produk tu boleh disijilkan untuk kita tingkatkan nilai produk tersebut, dan pelbagai lagi. Dan semua latihan ni disediakan bukan hanya oleh pihak MCMC tetapi bersama dengan rakan-rakan. Rakan-rakan seperti MDEC. Ya, dia ada program Saya Digital. Rakan seperti dengan HRD Corp ataupun InScan, dan juga syarikat-syarikat swasta seperti Aeon, seperti Shopee, di mana kita pakai aktiviti mereka untuk masyarakat setempat menilai dan kata, saya ni tak pandai nak letak barang atas talian. Okey, ambillah program ni. Ada yang lebih arif sikit, dia kata saya dah pandai, saya nak buat packaging yang lebih menarik. Ambillah latihan yang lain. Dan semua latihan ni diberikan secara percuma. Yang penting hasil daripada tersebut, usahawan kita yang dulunya menjual barangan hanya di kawasan setempat boleh menjual barangan tersebut di atas talian. Dan contoh, saya bagi contoh, ada Kak Normala. Kak Normala ni duduk di Bera. Dia menjual anak pokok di pasar harian. Dia mendapat pendapatan RM100 ke RM200 sebulan. Sebulan tu. Ya. Tapi dalam masa yang singkat, kita telah membantu beliau untuk mempelajari sedikit sebanyak macam mana nak jual atas talian. Dalam masa 2 bulan, beliau meningkatkan pendapatannya daripada RM100 ke RM200 ke RM2,000 hingga RM3,000. Ya. Sekarang dia kata tak cukup tangan, anak pokok tak cukup. Jadi bila sampai kalau stok pun tak cukup. Dah kata stok tak cukup. Jadi saya kata kat dia, Kak, janganlah fikir untuk jual barang tu buat semua sendiri. Kita carilah pembekal-pembekal lain. Maka dengan secara tidak langsung dia menyediakan peluang untuk kawan-kawan sekeliling dan juga menyediakan pekerjaan untuk mereka. Jadi dengan cara tersebut, barangan dia kalau dulu jual kat Bera, saya tanya berapa jauh dia jual, sampai ke Sibu. Ada juga seorang lagi dekat Langkawi, adik Norain. Dia jual coklat. Tanya dia, coklat apa yang orang suka beli? Coklat Bueno. Dia kata, awak dapat dari mana? Saya beli daripada supermarket yang ada di sini, di Langkawi, dan saya packing balik, dan saya resell. Saya tanya, berapa dapat pendapatan awak? 6 figure lah sebulan. Jualan dia. Kata, berapa jauh awak jual? Sampai Singapura dan Brunei. Dia kata, tak cair ke coklat tu? Dia kata, saya letakkan stiker, iaitu bila dapat, terus masuk peti sejuk. Jadi inilah inovasi-inovasi usahawan kecil kita yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan pakai internet. Ini kita panggil sebagai ekonomi digital. Tak payahlah nak pindah randah sampai ke bandar. Duduk kat kampung, kau dapat pendapatan lah RM10,000 kat kampung. Dah T20 dah tu. Itu boleh kali 2 tu. Kan? T1 rasanya tu. Itu sebabnya kita lihat kata usaha ni boleh membantu. Dan bilangan pusat internet komuniti yang kita telah ubah suai adalah 873, dan kita sedang membangun 37 lagi yang insya-Allah siap. Daripada 37 tu 11 telah pun siap. Insya-Allah yang selebihnya akan siap pada bulan 1 tahun hadapan, dan pada tahun 2022 kita akan tambah lagi 173. Jadi bilangan satu Malaysia kita akan mencapai bilangan 1080 pusat ekonomi digital. InsyaAllah dengan capaian infrastruktur yang seluas tersebut, kita dapat membantu masyarakat setempat. Dan di pusat dan di PEDI kita juga menjemput
masyarakat setempat untuk bersama-sama menjalankan usaha ni secara bermasyarakat. Jadi kita menyediakan apa kita panggil panel penasihat yang terdiri daripada ketua-ketua masyarakat, dan kita juga adakan ikon kata usahawan, yang mana kalau kita kata ini Kak Bera ni Kak Normalah, kenal dia. Tapi kalau kita kata ini macam Datuk Vivi Yusof, kita tahu nama je lah, dia tak kenal siapa dia. Kan? Tapi kita kat KL kenal lah. Kan? Kalau tudung dak semua kita kenal. Kan? Tapi kat kampung, itulah ikon. Jadi kalau Kak Normalah boleh buat, saya pun boleh buat. Jadi dia rasa dia boleh sama-sama usaha. Ya, penyesuaian market ataupun penyesuaian pasaran itu bersandarkan kepada lain padang, lain belalang. Maka mengikut kepada kesesuaian pasaran itu sendiri. Dalam perihal kita bercerita tentang, sudah pasti kita sedia maklum, banyak ruang disediakan, banyak infrastruktur yang sedang ditambah baik dan juga dibaik pulih. Ilmu keusahawanan dan juga ilmu keusahawanan digital itu juga penting. Disebabkan itu hadir dengan usaha-usaha disebutkan oleh doktor tadi, kerjasama dengan pihak swasta, penyedia platform dan sebagainya. Sejauh mana pula kerjasama ini mendapat penglibatan menyeluruh daripada pihak-pihak berkepentingan ataupun pemegang taruh dalam industri ekonomi digital itu, doktor? Hari ini kita lihat bila kita kata pemegang taruh dalam ekonomi digital tu ramai sebenarnya. Yang penting kita mesti adakan pemegang taruh yang utama, di mana kita panggil seseorang yang boleh menggerakkan jarum. That will move the needle. Contohnya, kalau kita bawa Shopee sebagai satu pemegang taruh, dia boleh cover dari segi latihan, dia boleh cover dari segi pemasaran, dan dia juga boleh cover dari segi penghantaran. Macam katalah kita bawa syarikat Aeon. Aeon selain daripada menyediakan platform, Aeon sebenarnya mempunyai pasaran yang sungguh luas. Kita tahu Aeon kat Malaysia aja. Sebenarnya bilangan Aeon di Malaysia ni ada lagi bilangan yang sebanyak Aeon di Malaysia di Indonesia. Dan jangan lupa Aeon tu azali daripada Jepun. Dan dia juga ada pasaran di Vietnam dan di Cambodia. Bayangkan. Dan Aeon sendiri memang memerlukan supply. Untuk barangan yang sentiasa cita rasa pembeli sentiasa berubah, dan mereka memerlukan produk-produk yang baru. Dan juga dengan ada usaha mereka ni, pemegang taruh seperti Aeon boleh membantu usahawan kita untuk mendapat persijilan, mendapatkan pasaran yang lebih meluas dan sebagainya. Dan agensi-agensi kerajaan juga ramai yang membantu dalam pelbagai cara. Saya maklumkan tadi, MDEC adalah satu daripadanya, HRD Corp nombor 2, InScan pun ada, SSM ada, Mynik ada, dan pelbagai lagi. Dan di sini kita mencuba agar pusat ekonomi digital tu menjadi nadi setempat. Kerana kalau kita orang kampung nak pergi Mynik tu kat mana? Nak pergi SSM tu kat mana? Tapi kalau kata pergilah dekat Pedi Bukit Canggang atau Pedi Labuan Dagang. Tahu sebab belakang rumah. Dan perkhidmatan tu disediakan di Pedi tersebut. Itulah cara kita membawa pemegang taruh ke kawasan setempat di Pedi, supaya masyarakat dengan senang boleh menikmati perkhidmatan-perkhidmatan mereka. Kawasan setempat ini juga yang akan mengumpulkan minat dan juga mereka yang ingin menceburkan diri dalam ekonomi digital itu, dan sudah pasti itu juga akan diberikan panduan ataupun guidance untuk memastikan hala tujunya betul dan juga berada pada landasan yang betul. Doktor, kita nak kembali berehat seketika sebelum kita bersiaran kembali untuk kita memperkatakan dan juga melanjutkan berkenaan memperkasa jalinan digital negara penghujung 2021 menginjak ke 2022. Dalam bicara naratif, untuk kita melihat bagaimanakah rangkuman bagi tahun 2021 dalam kita melihat kesaling hubungan digital negara ataupun jendela dan juga projek 5G Malaysia. Masih lagi bersama dengan Dr. Fazlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Doktor, dalam masa 2 bulan ini kita menyaksikan ada 2 acara penting. Yang pertama sudah dilunaskan ataupun sudah diusaikan di Titi Wangsa kalau tidak silap saya pada bulan lalu, dan yang akan datang ni juga berkenaan 5G juga akan diwar-warkan ataupun
ataupun digambarkan kepada khalayak. Apakah serba sedikit berkenaan aspirasi di sebalik atur cara yang diadakan khusus kepada 5G tersebut, Doktor? Kalau kita lihat dari segi penggunaan data di Malaysia, kita di Malaysia ni mengguna data antara pengguna data yang kedua tertinggi di dunia. Per capita, iaitu kita hanya di belakang Taiwan saja. Dan bila penggunaan data itu tinggi, maka ia akan memerlukan rangkaian yang lebih lebih tangkas, lebih besar, dan dengan keperluannya rangkaian tersebut, kita kena gerak daripada penggunaan teknologi 4G kepada 5G. Kita kata nak future proof untuk for the next 5 to 10 years. Jadi rangkaian 5G ni telah diumumkan, sebenarnya cerita-cerita 5G ni daripada tahun 2019 lagi sebenarnya. Dan teknologi akan lebih matang. Jadi kalau kita nak ingin melaburkan untuk teknologi, kita tak boleh melabur terlalu awal. Dan kita juga tidak boleh melabur terlalu lewat. So orang nak cari kat mana sweet spot dia. Dan keperluan negara iaitu untuk masa hadapan dengan adanya perancangan yang telah diumumkan sebagai My Digital dan seterusnya rancangan Malaysia ke-12, ianya berlandaskan pada ekonomi digital yang memerlukan prasarana yang lebih canggih, dan di situlah gentian optik dan juga rangkaian 5G mesti dibangunkan secara seiring. Dan pada bulan 7 tahun ini, syarikat Digital National Berhad telah mengumumkan perancangannya, iaitu pada tahun 2024 liputan 5G akan meliputi 80% daripada kawasan berpenduduk. Itu dalam masa 3 tahun saja. Dan perancangan yang utama adalah pada tahun 2021, rangkaian tersebut akan sedia untuk diguna pakai di Cyberjaya, di Kuala Lumpur dan di Putrajaya. Pada 10 hari bulan November, iaitu daripada masa diumumkan pada bulan 7 tu, mana bulan November hanya 4 bulan selepas diumumkan perancangan tersebut, maka telah diadakan usaha untuk kita panggil integrasikan rangkaian yang sedia ada dengan rangkaian baru. Ini telah dilunaskan tak silap saya di Taman Tasik Titiwangsa, dan telah diumumkan. Dan perancangan kedua ataupun milestone yang kedua adalah untuk memastikan ketersediaan rangkaian tersebut untuk diguna pakai pada bulan Disember ni. So insya-Allah, kalau tak silap saya, dalam minggu ni adalah usaha yang akan dilaksanakan oleh pihak DNB untuk mengumumkan ketersediaan rangkaian tersebut. Dari apalah penting pada kita sebagai pengguna. Dia cakap-cakap jangan kata saya pengguna nak buat apa ni. Dengan adanya rangkaian tersebut, maka mana-mana pembekal yang mengguna pakai rangkaian tersebut boleh memberi perkhidmatan 5G kepada kita sebagai pengguna. Dan kita pun telah dengar di media salah satu syarikat gegasi di Malaysia yang telah mengumumkan bahawa ia akan mengguna pakai rangkaian yang baru itu. Dan sudah tentu syarikat gegasi itu akan memanjangkan perkhidmatan itu kepada pengguna mereka. Dan lebih ramai lagi pembekal perkhidmatan mengguna pakai rangkaian tersebut, maka lebih ramailah daripada kita boleh mengguna pakai rangkaian baru ini. Mungkin pada awal tu dia mungkin dia kata tak payahlah bayar dulu. Gunalah pakai dulu secara cuma. Trial tu panggil. Tapi bila dah syok, tak ada trial dah. Dia kata kita sendiri nak tanya bila saya boleh bayar. Betul. Untuk upgrade servis mungkin. Betul. So insya-Allah, jadi dari segi perancangannya nampak dia telah mengikut apa yang telah dirancang. Dan saya rasa sungguh pun ada polemik yang bercerita tentang 5G. Yang penting kita lihat pada fakta. Fakta, inilah perancangannya dan inilah hasil perancangannya, dan perancangan tu setiap milestone tu dilunaskan
mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey. Okey, Doktor, di kesempatan ini, kalau tadi kita banyak bercerita tentang inisiatif dan juga dasar kerajaan, ini mungkin kesempatan yang terbaik untuk saya juga bertanya dari segi sedikit aspek teknikal berkaitan bagaimana gaya hidup bersandarkan kepada 5G dan juga kelajuan digital dan juga internet ini. Kalau 21 tahun yang lalu, permulaan milenium baru, kita dimomokkan dengan semuanya di hujung jari. Mungkin pada masa itu masih kabur bayangannya bagaimanakah semuanya di hujung jari. Tetapi apabila kini, sebuah telefon bimbit pun sudah mempunyai kapasiti seperti sebuah komputer riba ataupun sebuah komputer dengan capaian gigabyte, terabyte pun ada. Jadi perihal tentang bagaimana untuk kita melihat kapasiti kepada gadget device dan juga apa yang digunakan oleh masyarakat dengan kepada kapasiti yang setara dengan penyediaan telekomunikasi, penyediaan internet dan juga penyediaan servis internet itu, Doktor. Biarlah saya bagi analogi. Ya. Kalau dulu kita duduk kat kampung, kita pakai motor. Jalan, orang kata jalan tanah liat je lah. Dah okey dah. Dan kalau kita nak bawa laju, kita ada jalan turap. Tak ada lubang. Wah, laju lah kita bawa sikit. Ya. Dan kemudian jalan turap tu, kita ada jalan besar. 2 lane. Lagi laju kita boleh bawa. Dan tiap kali kita berubah, kita akan mengubah penggunaan dari segi motor ke kereta. Kereta kecil, kereta sederhana dan kereta besar. Dan apabila kita ada kereta besar, nak jalan kat kampung tak boleh. Maka dia memerlukan lebuh raya. Dan lebuh raya kalau boleh, biarlah lebuh raya yang mempunyai bilangan lane yang banyak. Ya. Serupa juga dengan rangkaian. Ya, kalau dulunya rangkaian kita, aplikasi yang kena pakai itu tidaklah seperti mana aplikasi kita ada hari ini. Jadi apabila aplikasi itu lebih canggih, maka keperluan peranti pun akan meningkat, keperluan rangkaian juga akan meningkat. Ya, jadi semua ni perlu dibangunkan secara seiring. Tak boleh kita kata peranti je kita ada. Kalau rangkaian tu teruk, peranti canggih pun tak boleh laju. Contohnya kereta. Kalau duduk kereta kat kampung, beli Lamborghini. Lambuk je lah kat tepi tu. Tak boleh gerak. Kan? Kecuali kalau dia ada atas highway, lajulah je. Serupa juga dengan peranti. Ya? Kalau ada 5G tapi tak ada rangkaian 5G, short sendiri je lah. Dan gaya hidup kita ni, kita juga akan berubah. Kerana kalau dulu, tahun 1996, saya dan beberapa rakan-rakan berbincang tentang aplikasi kita panggil teleconsultation dalam perubatan. Semua tak percaya. Boleh ke buat benda ni? Tapi itu tahun 1996. Masa itu internet narrowband. Bunyi keng bila suruh kita nak masuk. Sejam tunggu pokoknya. Kadang nak tunggu sampai sejam. Dia kata boleh buat kopi lah dulu. Kan? Tapi fast forward tahun 1996, sekarang tahun 2021. Dan kita lihat sewaktu pandemik, kita lihat juga perkhidmatan untuk kesihatan yang kita ada, di mana Pusat Evaluasi COVID atau CAC menyediakan perkhidmatan teleconsultation. Maknanya pesakit boleh berada di rumah, guna pakai telefon dan boleh bercakap dengan doktor yang berada di CAC untuk menilai sama ada saya ni okey ke, tak okey ke, perlu ke datang ke CAC ke, perlu ke lagi ke hospital ke. Semua dah boleh buat hari ini. Dan saya rasa aplikasi tidak akan berhenti di situ. Lebih banyak lagi aplikasi yang boleh menggunakan pakai video sebagai penggunaan harian kita. Kita masih lagi bercakap menggunakan telefon. Dan kita bercakap, kita masih lagi menggunakan suara saja. Tetapi lebih ramai sekarang menggunakan pakai panggilan telefon secara video. Terutama kalau anak berada di luar negara macam anak saya, isteri saya bila pagi-pagi kan dia akan call. Nak bercakap dengan anak di luar negara. Bukan dia pasangkan video. Tapi kalau internet kat rumah tu ada 300 megabit, tak ada masalah lah. Betul. Kan? Jadi itulah menjadi cara kehidupan kita. Dan ini memerlukan rangkaian yang sentiasa perlu diperbaiki. Dan 5G ni penting. Kita cerita 5G secara mobile. Tapi 5G memerlukan juga gentian fiber. Kalau kita bayangkan
Lebuh Raya 5 lane, tiba-tiba keluar-keluar jadi 2 lane. Jam tak jam? Mesti jam kan? Memang terus tersendat orang kata. Jadi bila kita ada 5G atas udara, itu guna alih, dekat bawah ni pun mesti ada gentian fiber. So dia end to end 5 lane highway. Jadi pengalaman sebagai pengguna akan sentiasa pada tahap yang tinggi mengikut cita rasa kita untuk aplikasi yang kita guna pakai. Ya, Doktor, sudah pastinya kita melihat blessing in disguise kepada apa yang dibawa oleh pandemik COVID-19 ini. Ada yang berpandangan kalau tidak disebabkan oleh pandemik COVID-19, sudah pastinya kita tidak melihat untuk catalyst ataupun penggerak kepada perubahan digital dan juga perubahan internet itu dipercepatkan. Sorotan kepada 2021, kita menyaksikan banyak yang telah pun dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sebenarnya sudah pun bermula daripada 2020. Betul. Seawal pandemik COVID-19 menejah negara, dan juga dengan beberapa inisiatif untuk memastikan rakyat mendapat cakupan dan juga capaian serta menikmati dasar yang ingin diterjemahkan oleh kerajaan di peringkat akar umbi. Untuk kita menyorot kembali 2021, apakah Doktor optimis dalam melihat 2022 akan menjadi lebih baik khususnya kepada industri teknologi digital negara? Bagi saya, kita telah ada momentum. Ya, momentum ni bukan saja dari segi teknologi, tapi dari segi penggunaan teknologi. Dan teknologi ni dia akan berkembang dalam bentuk supply and demand. Ya, kalau demand tu, penggunaan tu meningkat, maka teknologi juga akan meningkat. Penggunaan teknologi akan meningkat. Dan apabila kedua-duanya meningkat, dia juga akan menarik pembangunan prasarana yang perlu disediakan. Jadi hari ini kita ceritalah gentian fiber lah, kita cerita 5G. Saya rasa dalam masa 2-3 tahun lagi kita takkan cerita lagi pasal 5G. Kita kata ada tak 6G? Ada tak 7G? Ya, sebab teknologi itu akan berubah dan cara hidup kita pun akan berubah. Dan apabila teknologi lebih banyak, maka inovasi akan lebih banyak. Dan dia orang kata dia become upward spiral. Meningkat ya. Dan usaha dari segi pihak kerajaan, kita kena lihat bagaimana ianya boleh dibangunkan seiring dengan keperluan dengan kos yang berpadanan. Ini jadi model yang mungkin elok 10 tahun yang terdahulu, mungkin tidak boleh diguna pakai untuk tahun sekarang. Dan tak relevan lagi. Dan mungkin 10 tahun ke hadapan, dia juga perlu diubah lagi. Ya, dan di sinilah kadang orang kata, kenapa dulu boleh macam ni? Kenapa tak boleh sekarang? Samalah. Kata dalam apa-apa hidup kita, apa yang okey pada 10 tahun yang terdahulu, mungkin tidak okey untuk masa sekarang, dan tentu tidak okey 10 tahun di hadapan. Ya. Doktor, cita rasa manusia pun turut berubah, apatah lagi kelajuan internet. Kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif untuk kita menutup tentang memperkasa jalinan digital negara. Ya, sememangnya jalinan digital negara ataupun meningkatkan infrastruktur digital negara sudah pun menyebabkan perkara yang dianggap sebagai mustahil suatu ketika dahulu kini sudah tidak menjadi mustahil apabila banyak bidang-bidang ekonomi dan juga bidang-bidang pekerjaan yang sudah boleh diceburi dan juga dijana bersandarkan kepada laluan dan juga kenderaan jalinan digital. Apa yang boleh disorot kembali bersama dengan Dr. Fazlullah kembali untuk kita merungkapkan dan juga kita merumuskan. Sudah pasti 2021 memperlihatkan pelbagai dasar dan juga inisiatif kerajaan, pakej peranti dan remaja keluarga Malaysia, penambatan rangkaian 3G dan juga peralihan kepada 4G, seterusnya untuk 5G juga, jendela serta naik taraf pusat ekonomi digital keluarga Malaysia. Ini merupakan sebahagian kecil daripada apa yang sedang, bakal dan akan dilakukan oleh pihak kerajaan, khususnya MCMC dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Perihal untuk kita menutup buku bagi tahun 2021, membuka lembaran 2022, bagaimanakah dalam perihal peralihan negara daripada pandemik COVID-19 kepada endemik COVID-19 dan juga peralihan kepada capaian dan juga layanan digital yang baru, Doktor. InsyaAllah saya rasa dengan usaha yang kita laksanakan daripada tahun 2020, seterusnya daripada tahun 2021, dan pencapaian telah kita dicapai oleh pihak swasta dan juga dari pihak kerajaan, kita telah ada momentum. Ya, kalau dulu tahun 2020 kita cerita pasal jendela. Jendela itu masih berterusan. Tapi 2021 kita cerita pula pasal PADI, di mana kita menggunakan pakai prasarana itu untuk meningkatkan ekonomi seseorang. Tahun depan
kita akan lihat pula salah satu daripada nilai tambah kepada digital ekonomi iaitu bagaimana kita memperkasakan dan meningkatkan perkhidmatan kurier ataupun penghantaran. Ya, di situ adalah satu usaha yang akan kita sedang dilaksanakan dan akan dapat hasilnya akan kita umumkan pada tahun 2022. Yeah. Dan selebihnya adalah bagaimana kita boleh memperkasakan persekitaran digital ekonomi dari segi cyber security, dari segi kata inovasi untuk aplikasi baru dan seterusnya melihat pula fasa 1B dan permulaan fasa 2 iaitu 5G. Jadi kita nampak evolusi itu bergerak dan polisi-polisi kerajaan mesti ada kesinambungannya. Ya, dan kita tak nak lagi bercerita tentang prasarana dalam masa 2023. Orang kata prasarana tu dan kualiti prasarana tu given orang kata. Ya, kita kena cerita apa yang boleh ditambah baik atas daripada prasarana tersebut. Iaitu dari segi aplikasi, dari segi ekonomi, bagaimana ekonomi negara boleh dipertingkatkan dengan melalui penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktiviti. Ya, mungkin kos penyelenggaraan sesuatu boleh dikurangkan dengan menggunakan pakai teknologi. Ya, dan bilangan dan pekerjaan yang kita ada boleh ditambah nilai di mana kita boleh menyediakan perkhidmatan itu bukan hanya di Malaysia tetapi boleh menyediakan perkhidmatan itu di luar Malaysia. Sebab dengan adanya kesaling hubungan atas talian boleh menahan kita untuk memberi perkhidmatan yang kita ada di luar daripada Malaysia. Mungkin di negara UK memerlukan kepakaran di Malaysia. Why not? Kan? Dan kita boleh kata ekonomi dunia akan berubah. Dan kalau kita sebagai rakyat Malaysia tidak mengambil kesempatan ini dengan adanya pelaburan-pelaburan dan polisi-polisi kerajaan untuk membangunkan ekonomi digital kita akan ketinggalan. Ya, betul. Dan kita tak boleh salahkan sesiapa kecuali salahkan diri sendiri. As they say, the brave will move forward. Okey. Maka sia-sia adalah mereka yang tidak